Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah kerana dapat kita bersama kembali untuk kita menyambung perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ia berdasarkan kepada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan tentang hadis yang ke-18 yang diletakkan tajuknya oleh penyusun kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini, iaitu orang minum arak tetapi menamakannya bukan arak. Ya, minum arak tetapi menamakan minuman tersebut dengan bukan nama arak. Jadi hadisnya an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihumul arda wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan ada sebahagian daripada umatku yang meminum arak tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka minum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian bidu wanita. Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa, dan Allah Subhanahu wa taala akan merubah mereka menjadi kera dan babi. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kita lihat bagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang akhir zaman ini. Ya, ada di kalangan umat Islam, ya, di kalangan umat Islam yang mengaku Islam, yang mereka ini minum arak. Yang bukan Islam tu apatah lagi kan? Yang Islam ni, ya, mereka minum arak dan mereka menamakan apa yang mereka minum itu arak tu dengan nama bukan arak. Dengan nama-nama yang lain. Dengan nama apa? Beer, apa lagi? Ya, dengan nama-nama arak yang ada Heineken, Carlsberg. Ya. Jadi macam-macam nama. Tiger, tak bunyi arak. Tapi sebenarnya arak. Ya. Kemudian ianya adalah merupakan sesuatu yang diharamkan Allah. Tukarlah nama apa pun. Sebab dari segi kaedahnya al-hukmu bil musammayat. Ya. Hukum itu ataupun pertimbangan dalam suatu perkara bukan berdasarkan kepada namanya. Ya. La bil musammayat, maknanya penetapan hukum ataupun hukum suatu perkara itu bukan berdasarkan kepada nama yang diletakkan kepadanya, tapi melihat kepada perkara tersebut. Yang sekiranya satu minuman itu memabukkan, ya, boleh menghilangkan akal, maka dari segi hukumnya haram. Ya, sama sebagaimana hukum arak, walaupun diletakkan nama yang indah, yang cantik, ya, sehingga boleh mengelirukan orang. Jadi itulah yang berlaku, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Dia menjadi kebiasaan kepada umat Islam meminum arak dengan dalam keadaan mereka menamakan minuman tersebut dengan bukan arak.
Ya. Dan itulah yang kita lihat hari ini. Ya. Kemudian diiringi, yang mana bukan setakat Arab saja, bahkan banyak lagi perkara-perkara yang lain, ya, maksiat, dosa yang lain yang mengiringi perbuatan minum arak ni. Sehingga Nabi SAW sebut yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Ya, disertai dengan mereka ni wanita-wanita, ya, penyanyi-penyanyi, ya, penari-penari, dan juga alat ataupun aluan muzik yang melalaikan. Ya, kalau di bar, di kelab, itulah yang berlakunya di sana kan. Macam-macam bentuk maksiat. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang ancaman ini, yang mana sekiranya ia berlaku, maka golongan ini akan ditimpa dengan gempa bumi, ya, atau tubuh mereka akan diubah menjadi bentuk beruk atau kera dan babi. Al-kiradata wal khanazir. Diubah mereka ini seperti kera dan babi. Ya, mana betapa beratnya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang melakukan maksiat. Apabila maksiat itu bermaharajalela. Ya. Jadi sekiranya lah golongan ini ialah belum sampai tahap menjadi kera dari sudut fizikalnya, ya, bentuk tubuh badannya, tetapi dari segi perangai, ya, dari segi akhlak tidak ada. Bila dilihat kepada akhlak ataupun kepada tingkah laku perangai, maka tidak ubah seperti kera dan babi. Ya, dan itu kita boleh lihat pada hari ini, di mana hilangnya rasa malu dalam melakukan sesuatu, ya, boleh dibuat secara terbuka. Ya, sehari dua ni kecoh, ya, dengan persidangan kera, parlimen, kan, wakil rakyat yang disebut, diviralkan, mereka ialah bersidang tetapi tak ubah perangai mereka seperti kera, yang bertempik, melolong, mencerca, menghina. Itu yang berlaku, ya, sehingga disebutkan, saya sebut tadilah, parlimen kera, sidang kera, yang tak sepatutnya berlaku. Dan mungkin ini ada kaitan, ya, dengan hadis yang kita bincangkan, ya, pada kali ini. Rupa itu tidaklah berubah menjadi kera, ya, tetapi perangai. Dan begitulah kalau kita lihat dengan golongan muda, ya, dibuat himpunan, ya, kemudian berkumpul ramai-ramai, bertempik, menunjukkan isyarat-isyarat lucah yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang Islam. Ya, kalau kita lihat bagaimana apa yang berlaku di negara kita sendiri, ya, sehingga keluar tulisan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, ya, dalam menjelaskan tentang perkara yang berkait dengan arak ni. Ya, sebagaimana yang pernah berlaku sebelum ni, ada penganjuran Better Beer Festival, ya, di Kuala Lumpur. Jadi penganjuran pesta arak, walaupun namanya Beer Festival, Better Beer Festival, maka ia adalah sesuatu yang berkait dengan arak, ya, sedangkan Islam jelas, ya, mengharamkan arak itu. Kalau kita lihat bagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji, dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya
supaya kamu berjaya. Ya, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalau kita lihat bagaimana arahan supaya menjaga arak ni lebih kuat daripada tegahan meminumnya. Fajtanibuh, hendaklah kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, supaya kamu hidup berjaya. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana dari segi Islamnya tentang arak ni, ya, sabda Rasulullah SAW dalam hadis, kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua yang mabukkan adalah hukumnya haram. Dan ijma' ulama mengatakan bahawa pengharaman arak adalah kerana ia memabukkan. Jadi semua yang memabukkan, tak kira lah diperbuat daripada apa, ya, sama ada daripada anggur atau yang lainnya, maka hukumnya adalah haram di Islam, kerana ia akan bawa keburukan, keburukan kepada diri sendiri, keburukan kepada keluarga, dan juga masyarakat, negara, mana melibatkan banyak pihak. Dan bagaimana peringatan Allah dalam suratul Maidah, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah SWT dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, maukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Peringatan tegas dari Allah Ta'ala kepada kita supaya kita menjauhi arak ni dan yang seumpama dengannya. Mudah-mudahan bila kita menjauhi perkara tersebut, maka turun rahmat Allah SWT kepada kita, dan kita terselamat daripada bala Allah SWT. Yang kita bimbang ialah, walaupun kita tak terlibat dengan arak dan yang seumpama dengannya, tapi sekiranya masyarakat kita dalam keadaan begitu, maka dibimbangi akan turun bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dan takutlah kamu kepada fitnah, bala yang tidak hanya akan menimpa di kalangan orang yang melakukan kezaliman di kalangan kamu. Turun bala daripada Allah Ta'ala, maka akan kena melata sama ada kepada yang melakukan maksiat atau tidak melakukannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada murkanya dan selamat daripada ditimpa bala oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan hidup kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekian dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.